Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syazwan Amin bin Zakaria akan membentangkan eksperimen kumpulan kami, iaitu bagi subjek modifikasi tingkah laku, iaitu kami membuat modifikasi tingkah laku bagi ketagihan alkohol. Untuk abstrak, tujuan kajian kami adalah untuk mengenal pasti tingkah laku terdapat mereka yang ketagihan alkohol, dan dengan itu kami telah menulis seorang responden untuk kajian ini. Tingkah laku ketagihan alkohol ini dianggap sebagai aktiviti negatif yang boleh memberi kesan kepada kesihatan, khususnya kepada individu, keluarga dan masyarakat. Sebahagian pengguna tegar atau alkohol di Malaysia adalah daripada golongan remaja. Kita ketahuilah banyak kesan negatif daripada pengambilan alkohol, terutamanya kepada kesihatan, sosial dan dari segi efek kepada individu serta keluarga maupun masyarakat serta negara itu sendiri lah. Oleh itu, dalam agama Islam juga amat menciptakan pengharaman peminum arak ataupun minuman yang memabukkan, seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hakim serta diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, iaitu bermaksud arak itu adalah ibu daripada segala kejahatan. Jadi adalah kita mengelakkan pengambilan arak. Pengenalan tingkah laku merupakan aksi yang menyebabkan dimensi fizikal yang boleh diperlihatkan dikesan oleh dia. Tingkah laku juga boleh diperhati, dihura dan direkod oleh pemerhati atau pelaku. Bagi modifikasi tingkah laku adalah mengaplikasikan teori-teori yang dipelajar untuk mengubah sesuatu tingkah laku. Ianya merupakan bidang psikologi yang khusus kepada analisis dan modifikasi tingkah laku. Dalam tugasan kami telah menjalankan satu plan modifikasi tingkah laku, dan kami telah memilih seorang pesakit di klinik Sapang Bidong yang merupakan seorang yang mengalami ketagihan alkohol. Beliau telah menjadi peminum tegar alkohol dan telah minum lebih daripada 6 minuman setiap hari. Dan plan modifikasi ini untuk mengubah tingkah laku daripada ketagihan beliau supaya mengurangkan minuman dalam sehari. Metod ataupun teknik yang akan dijalankan iaitu melalui pendekatan yang dikenal pasti sebagai tahap perubahan atau model spiritual yang diperkenalkan pada hujung tahun 1970 oleh penyelidik iaitu James Prochaska dan Carlo Di Clemente. Terdapat 6 peringkat dalam tahap perubahan untuk modifikasi tingkah laku alkohol, iaitu peringkat pertama pre-contemplation, kedua contemplation, ketiga preparation, keempat action, kelima maintenance, peringkat keenam relapse. Atau peringkat pertama iaitu penetapan awal, iaitu peringkat orang dalam peringkat ini adalah yang sebagai perhatian kerana penelitian bahawa tingkah laku mereka tidak menjadi masalah selalunya. Untuk peminum tegar alkohol ini, mereka sedia menggambarkan bahawa tingkah laku mereka itu sebagai sesuatu yang normal ataupun tidak memiliki sebarang masalah kerana tidak dikatakan tidak memberi kesan kepada diri ataupun kepada orang lain. Peringkat kedua ialah contemplation, iaitu perenungan, di mana peminum alkohol akan mula mempertimbangkan kebaikan dalam mengubah tingkah laku dan bersedia berubah kepada perubahan untuk dan cuba memperkukuhkan confident diri walaupun berlaku konflik pada emosi. Dia dah mula untuk berubah, untuk berusaha untuk berubah, dan seterusnya barulah dia akan bersedia persediaan, iaitu preparation, mula membuat perubahan kecil dengan mengurangkan kuantiti minuman diambil dan menetapkan sasaran perubahan mengikut hari atau program. Seterusnya tindakan ini yang paling penting, iaitu untuk melakukan tindakan sehingga mencapai matlamat tercapai. Ia adalah memberikan bahagian diri serta matlamat yang telah ditetapkan. Dalam peringkat ini juga pelanggan atau pesakit perlu mendapatkan sokongan sosial daripada rakan-rakan serta keluarga terdekat sebagai dorongan tambahan, dan teruskan dengan kata-kata perangsang yang boleh membangkitkan semangat untuk meninggalkan tabiat yang buruk ini. Seterusnya peringkat kelima iaitu maintenance. Pada peringkat ini minum alkohol telah berjaya menghindarkan diri dari pengambilan alkohol, dan iaitu menghindari tingkah laku sebelum. Pada fasa ini dia akan membuat atau menjaga tingkah laku yang baru. Perlu hindarkan diri dari pujukan persetaraan yang dapat menjerumuskan semula ke tingkah laku lama. Setiap kejayaan terapi perlulah diberikan penghargaan. Peringkat ke-6 ni ialah setiap perubahan tingkah laku selalunya ia amat sukar dan relapse ataupun
kembali semula kepada tabiat lama itu sangat mudah berlaku, dan kita perlu bersedia pada peringkat ini. Dan di mana kejadian pada peringkat ini kembali ke tingkah laku asal, iaitu mengambil semula alkohol akan menyebabkan kekecewaan, kegagalan, dan strategi untuk membantu ialah dengan mencari punca kenapa kembali ke tingkah laku asal, apakah faktor-faktornya, dan kenali halangan serta pada kejayaan, dan bergerak ke hadapan dalam menepani halangan, letakkan semula alamat utama dan memberikan peluang yang untuk berubah. Okey, teknik yang kami terapkan dalam menjalankan eksperimen ialah peneguhan positif, iaitu jika bilangan harian minuman semakin berkurang, maka perubahan positif pada minum alkohol membaik dan tujuan harus diberikan. Dan minum alkohol juga dapat keistimewaan seperti belanja makan minum untuk sehari. Ini adalah perubahan positif lah. Okey, perubahan negatif pula, jika bilangan itu tidak mencapai target atau masih dalam keadaan yang sama, minum alkohol diberikan denda, iaitu dia pula perlu belanja orang lain sebagai denda kerana tidak ada perubahan tingkah laku ataupun satu yang positif dalam perubahan tingkah laku ketagihan alkohol pula. Reverse psychology, jika minum alkohol mengalami ketagihan untuk memulakan minum alkohol, kita boleh membantu dengan memberikan gula-gula atau coklat Hex, atau boleh juga digantikan dengan air masak atau air soda kepada minum alkohol. Ia dapat memberikan satu tanggapan bahawa air masak atau soda tersebut merupakan gantian pada alkohol. Tapi tujuan menggunakan reverse psychology ini ialah untuk mengisahkan minum alkohol agar melepaskan sikap negatif dan memupuk sikap positif serta membentuk tingkah laku yang diingini. Okey, daripada data yang kami kumpulkan yang menunjukkan ada perubahan yang baik daripada 10 gelas sehari berkurang pada 4, iaitu semakin minggu ke minggu pun ada perubahan yang baik dari segi pengurangan tingkah laku minum alkohol itu sendiri. Dan kita dapati responden agak sukar untuk menahan rasa tagih pada waktu malam, dan menurut responden pada waktu malam hari ini menjadi sukar kerana apabila keluar bersebarakan dan juga minum alkohol sepertinya. Jika keluar makan malam bersama rakan-rakan, responden merasakan motivasi untuk berhenti minum alkohol itu berkurang sebabkan dikelilingi oleh rakan-rakan yang juga minum tegal minum keras. Ataupun selepas ketiga minggu, kita dapat melihat penurunan tahap tagih alkohol. Responden berkurang daripada 10 gelas kepada 2 hingga 3 gelas sehari setelah program dijalankan. Melalui program ini, responden gagal untuk berhenti minum secara sepenuhnya. Namun melalui program ini, responden berjaya mengurangkan tahap tagih alkohol dalam badan selama menjalani program ini. Okey, perbincangan. Minuman keras adalah satu tabiat yang ada pada ini yang mana telah dianggap tabiat yang sangat sukar untuk diubah kerana mungkin sudah sebati dengan kehidupan seharian. Namun ia bukanlah mustahil kerana ia dapat diubah jika ada semangat dan dorongan tinggi dan sebagai pembangkit untuk ubah. Dan daripada hasil yang kami dapati, referendum telah berjaya mengurangkan jumlah gelas yang diminum pada akhir kajian ini. Dan salah satu kaedah yang kami gunakan ialah penubuhan. Penubuhan ini dibagi pada dua, iaitu penubuhan negatif dan penubuhan positif. Dan tadi yang kedua pula ialah teknik reverse psychology, yang mana memberikan orang yang membantu responden untuk melupakan masa untuk minum alkohol. Melalui jadual kajian yang telah dinyatakan, kadar kebergantungan responden terhadap alkohol berjaya dikurangkan walaupun responden tidak berjaya untuk berhenti sepenuhnya daripada minum alkohol. Pengaruh daripada dan perhatian daripada orang sekeliling atau rakan terdekat penting bagi memastikan kejayaan kajian ini, dan dapat menggunakan kadar kebergantungan atau responden kepada alkohol. Secara kesimpulannya, tugasan ini berjaya dilakukan dengan baik dalam tempoh kami inginkan, serta kerana responden berjaya menggunakan kadar kebergantungan beliau terhadap alkohol dan juga maju ke arah kehidupan yang lebih sihat. Okey, terima kasih.